anda telah mengalami kerugian dalam pelaburan anda. Anda berpendapat bahawa pihak yang bertanggungjawab adalah pihak bank, broker, syarikat pengurusan dana, syarikat pengurusan amanah saham, pembekal atau pengedar PRS, ataupun ejen atau wakil mereka. Anda memerlukan bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ke manakah anda akan pergi? Sidrek sedia untuk membantu anda. Terlebih dahulu, anda perlu mengemukakan aduan kepada syarikat yang menjual atau menawarkan amanah saham, derivatif atau mana-mana produk atau perkhidmatan pasaran modal. Tetapi anda tidak berpuas hati dengan jawapan mereka. Anda mempunyai 180 hari dari tarikh jawapan muktamad bertulis mereka untuk datang kepada Sidrek. Atau sekiranya tiada sebarang jawapan bertulis diberikan 90 hari selepas tarikh aduan anda boleh datang terus ke Sidrek. Terlebih dahulu, Sidrek akan mengenal pasti kelayakan tuntutan anda. Sebagai contoh, adakah ianya dalam had tuntutan Sidrek? Adakah tuntutan tersebut terhadap ahli Sidrek? Dan sebagainya. Setelah mengesahkan kelayakan tuntutan anda, kami akan memulakan proses penyelesaian pertikaian. Segala maklumat dalam proses ini adalah sulit. Kami akan menjemput anda dan ahli Sidrek terlibat untuk duduk bersama dan memulakan perbincangan. Maklumat dan dokumen-dokumen akan diminta daripada kedua-dua pihak. Peguam tidak akan dibenarkan dalam proses ini untuk memastikan supaya perbincangan-perbincangan adalah bersifat tidak formal. Pengantara-pengantara kami adalah adil, saksama dan akan mendengar kedua-dua belah pihak dalam usaha untuk menyelesaikan pertikaian tersebut. Dua keberhasilan yang mungkin pada peringkat ini, sama ada anda dan ahli Sidrek mencapai satu penyelesaian. Satu perjanjian akan ditandatangani dan proses pengantaraan berakhir. Atau kedua-dua belah pihak gagal mencapai penyelesaian yang memuaskan, maka proses pengantaraan telah gagal dan Sidrek akan meneruskan dengan proses pengadilan. Semasa proses pengadilan, kedua-dua belah pihak diberi peluang untuk mengemukakan sebarang maklumat tambahan bagi membantu kes masing-masing dan mengemukakan soalan-soalan lanjut. Pengantara kami kemudiannya akan mengkaji dan mempertimbangkan semua fakta dan maklumat yang diberikan, termasuk tata cara kedua-dua belah pihak, hal-hal perundangan dan amalan-amalan terbaik industri, serta juga apa yang adil dan munasabah. Pengantara kami kini akan membuat keputusan muktamad ke atas pertikaian dan tuntutan kewangan tersebut. Keputusan yang berpihak kepada anda termasuklah pemberian tuntutan sepenuhnya atau sebahagian daripadanya. Keputusan yang berpihak kepada ahli Sidrek pula bermakna tuntutan anda ditolak. Anda sebagai pelabur masih ada satu lagi pilihan. Sekiranya anda menolak keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes dan anda boleh menggunakan saluran undang-undang yang lain untuk menuntut kerugian anda. Sekiranya anda memilih untuk menerima keputusan tersebut, ahli kami perlu mematuhinya. Sebaik sahaja kedua-dua belah pihak mengesahkan pematuhan terhadap keputusan tersebut, Sidrek akan menutup kes. Izinkan Sidrek membantu anda untuk memulakan perbincangan ke arah penyelesaian. Lawati kami di www.sidrek.com.my atau telefon 03 2282 2280 untuk keterangan lanjut. For the last 3 decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected, with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world.
Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Centre at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Centre at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada semua dan salam sejahtera. Okey, sebentar ya. Okay, apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan yang baik. Ya, betul. Hari ini kita punya sesi bukan dalam bahasa Inggeris tapi bahasa Malaysia. So, hari ini tajuk webinar kita iaitu pelaburan saham, apa yang pelabur perlu tahu. Buat pengetahuan semua, webinar kita pada hari ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh LifeChamp. So, sebelum Syaz mulakan webinar kita pada hari ini, izinkan Syaz untuk baca disclaimer terlebih dahulu ya. Segala maklumat dalam webinar ini adalah untuk tujuan maklumat am dan pembelajaran semata-mata serta disediakan atas dasar seadanya tanpa sebarang representasi ataupun waranti dalam apa jua bentuk. Maklumat tersebut tidak membentukkan nasihat undang-undang, kewangan, perdagangan ataupun pelaburan dan ia juga tidak membuat sebarang pengesyoran atau pengesahan mengenai mana-mana dan semua produk yang disebut. Bursa Malaysia Berhad dan pembentang tidak menerima sebarang liability untuk maklumat yang diberikan semasa pembentangan dan dalam slide pembentangan. Dan juga untuk sebarang keputusan pelaburan atau perdagangan yang dibuat berdasarkan maklumat ini. Okey, mari kita kenali latar belakang kita punya penceramah jemputan kita pada hari ini iaitu Encik Muhammad Farhan Kamaluddin. Assalamualaikum Encik Farhan. Assalamualaikum. Okey. Encik Farhan kita merupakan pemegang 2 lesen sah laku wakil pasaran modal dan daripada Suruhanjaya Security Malaysia untuk pasaran saham, equities dan juga pasaran niaga hadapan iaitu dikenali sebagai futures. Beliau juga berpengalaman dan masih berkhidmat sebagai remiser dalam salah satu broker investment bank selama lebih 10 tahun. Beliau juga mempunyai lulusan sarjana muda perniagaan antarabangsa dan juga sarjana pentadbiran perniagaan kewangan. Dia juga mempunyai diploma dalam analisis teknikal oleh UK Society of Technical Analysts dan juga Certified Financial Technician. Dan beliau juga merupakan ahli persatuan remiser Bumi Putra Pribumi dan juga ahli persatuan penganalisis teknikal Malaysia iaitu dikenali sebagai MATA. Dan beliau juga telah menganjurkan seminar, kelas yang berkaitan dengan pasaran saham dan juga pasaran niaga hadapan. Okey Cik Farhan, adakah anda dah ready untuk start webinar kita pada hari ini? Okey Syaz, saya dah ready. Okey, mari kita mulakan. Syaz akan pass control dekat Tuan Encik Farhan. Alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih Syaz, terima kasih LifeChamp, terima kasih kepada Bursa Malaysia kerana sponsor untuk webinar pada malam ni. So bagi ramai yang dah follow, rasanya ramai dah lama follow, so mungkin saya ada few webinar dengan LifeChamp sebelum ni. Jadi hari ini saya diberi tajuk pelabur baru. So macam mana kita nak mulakan sebagai pelabur yang barulah. So bagi anda yang mungkin dah pernah join ataupun dah pernah ada CDS, dah pernah melabur, mungkin yang ini agak basic lah, orang kata introduction sebelum kita memulakan pelaburan saham di Bursa Malaysia. Jadi hari ini
Saya share screen. Okay. So kita terus ke orang kata apa topik yang kita akan belajar pada hari ini. Actually lebih pada sharing lah pada saya. So jika anda ada soalan, mungkin anda boleh direct tanya dekat chat box ataupun anda boleh reserve ataupun nanti tunggu untuk Q&A session pada akhir webinar ni. Okay, hari ini apa yang saya akan sentuh adalah kita nak mengenali pelaburan saham tu secara permulaan ataupun basic. Kita akan mempelajari juga cara nak melabur dalam Bursa Malaysia ni. So bagi yang tak ada akaun lagi, yang baru nak mula, so this is a good orang kata introduction lah untuk anda belajar, untuk tahu sikit-sikit apa info yang berkaitan. Jadi seterusnya adalah tips berkenaan saham ni kepada pelabur-pelabur baru. Okey, so kita terus ke apa itu pelaburan saham. Okey, sebenarnya kita nak tahu, sebelum kita mulakan kita nak tahu dululah saham tu apa sebelum kita melabur. Sebab orang biasa kita dengar berkenaan saham, berkenaan orang kata pelaburan-pelaburan hartanah, forex, futures, unit trust, unit amanah dan sebagainya. Jadi hari ini kita nak sentuh berkenaan pelaburan saham saja. So saya tak bagilah hierarki orang kata apa tingkat, orang kata kita selalu nampak kan, okey saham ni di antara level-level pelaburan yang orang kata medium risk ataupun risiko dia sederhana dan pelaburan orang kata pulangan dia pun agak sederhana lah. Tapi sometimes mungkin kena dekat timing yang baik, kita akan dapat pulangan yang mungkin melebihi expectation ataupun jangkaan kita. Okey, so kita berbicara tentang saham balik kan. So saham ni adalah pemilikan. Maksudnya pemilikan sebuah syarikat lah. Sebab yang diapungkan di Bursa Malaysia semua adalah syarikat-syarikat. Jadi apabila anda membeli saham syarikat tersebut, anda memiliki syarikat tersebut. Cuma yang membezakan adalah berapa banyak kita berapa banyak kita beli saham tersebut dan berapa banyak besar pemilikan kita terhadap syarikat tu lah. So kalau kita beli 100 unit, maknanya mungkin 0.00 something persen lah dari kita punya pegangan dekat saham company tersebut ataupun syarikat tersebut. Jadi saham ni lebih pada pemilikan. So maknanya kalau kita ada saham, contoh saham Maybank. So kita pergi Maybank, kita boleh cakap dengan staff tu lah, saya ada saham dia, saya pemilik Maybank ni juga lah. So lebih kurang macam tu sebab kita akan tak kisah berapa unit anda pegang, so kita still memiliki. Cuma bila dalam contoh dalam meeting, annual meeting macam meeting mesyuarat agung tahunan, so kita tak adalah suara sebab kalau kita beli sikit. Tapi kalau shareholder yang besar, pemegang-pemegang saham yang besar ni, diorang boleh bersuara, boleh mengundi sebab ada pemilikan yang besar dalam saham syarikat tersebut. Jadi pemilikan saham ni membolehkan pemilik saham ni berkongsi hak milik syarikat tersebut seperti harta, keputusan syarikat, keuntungan dan sebagainya. Jadi dengan membeli saham syarikat tersebut, kita sebagai pemilik ataupun pemegang saham ni, kita berkongsi hak milik. Sebab syarikat tu adalah syarikat apungan awam. Maksudnya hak milik awam. Tak ada sesiapa yang memiliki syarikat tersebut berbanding dengan syarikat macam Sdn Bhd, enterprise dan sebagainya. So bila diapungkan di Bursa Malaysia, saham tersebut adalah milik semua orang, milik publik ataupun milik awam. Jadi kita akan berkongsi secara keseluruhannya kalau ikut orang kata on paper lah. Jadi syarikat untung, syarikat kena bagi kepada kita sebagai pemegang saham. Jadi apa-apa keputusan syarikat, kita dah lantik siapa CEO, kita dah lantik siapa orang yang patut menjaga syarikat ni supaya dia lebih untung dan sebagainya. So tujuan kita sebagai orang kata pemegang saham ni, kita boleh membuat keputusan tersebut dan kita boleh berkongsi lah sedikit sebanyak apa yang hala tuju syarikat dan sebagainya. Dengan kata lain, saham ni juga kita boleh kata sebagai perkongsian. Maksudnya, kita pun panggil shares market kan. So, kita berkongsi hak milik itu dengan orang lain, publik dengan syarikat-syarikat besar, even macam mungkin Pemodalan Nasional Berhad, dia ada pemegang saham terbesar dekat certain company. Jadi, kita berkongsi hak milik juga. Mungkin dia orang memegang tak banyak lah, mungkin 30%, 20%, tapi kita still boleh memegang saham tersebut. Jadi kita berkongsi hak milik dengan orang lain ataupun pihak lain. So bila kita dah tahu apa itu saham, dalam Bursa Malaysia ni kita ada dua jenis saham yang
orang kata biasalah. Maksudnya kalau kita nak beli saham biasa ke, saham common stock ni ataupun saham preferred stock, iaitu saham keutamaan dalam bahasa Melayu kalau diterjemahkan lah. Okey, so saham biasa ni maksudnya dia memberikan hak milik syarikat tu dan hak mengundi kepada pembeli saham. Contohnya saya membeli saham, macam tadi saya cakap saham Maybank. Jadi bila saya memegang saham Maybank, membeli saham Maybank ni, saya ada dalam portfolio, saya akan dijemput untuk hadir ke mesyuarat agung tahunan, contoh kan. So saya diberi orang kata apa, hak untuk mengundi. Macam tadilah, mungkin kita ada undi untuk board of director dan sebagainya. So kita ada kuasa dan kita ada hak untuk mengundi. Jadi anda boleh hadir ke mesyuarat agung tersebut, mungkin ada dapat goodies bag dan sebagainya. Jadi anda boleh bersuara dalam mesyuarat tersebut. Tapi kena beli banyak sikit lah baru suara kita tu didengar, orang kata kan. Kalau tak, tapi sebenarnya kita akan ada hak tu. Dan untuk common stock ni, saham-saham biasa macam kita beli dekat Bursa Malaysia ni, kita ada saham Maybank tadi. Okey, kita beli saham Maybank. Dan jika Maybank nak bagi even 1% dividen untuk certain quarter ataupun untuk tahun tu ke, so kita terpaksa terima dividen tersebut. Sebab dividen ni bergantung kepada polisi company. Mungkin ada syarikat-syarikat yang bagi dividen tu banyak, ada yang untung banyak dia bagi lagi. Mungkin untung sikit pun company, syarikat untung sikit pun dia still bagi dividen yang banyak. So kita tak ada ketetapan untuk syarikat bayar dividen tu kepada kita. Jadi untuk common stock ni, saham biasa ni, kita pegang saham tu, kita hanya dapat dividen. Apa yang diberi pada kita, itulah dividennya kita. Okey, seterusnya adalah bayaran semula saham selepas saham keutamaan. Maksudnya, bayaran semula saham ni kalau andai katalah kita pegang saham tersebut, ada kemungkinan muflis ataupun ada kemungkinan take over dan sebagainya. So, kita akan dapat bayaran yang terakhir selepas saham keutamaan. Jadi ada pro and cons untuk saham keutamaan dengan saham biasa ni lah. Tapi kita sebagai retailer ataupun pelabur runcit ni biasanya kita akan go to saham biasa je lah, common stock. Sebab sometimes kita pegang saham tu, kita still dapat dividen, kita still ada hak untuk mengundi dan kita akan dapat bayaran semula. Cuma saham keutamaan ni ada certain parti ataupun pihak ni akan suka untuk beli sebab satu, dia dapat dividen pada kadar yang tetap. So anda tengok bawah tu kan. Jadi dia tak ada hak mengundi dalam mesyuarat agung sebab dia ni special. Dia beli saham ni preferred stock. Okay, you beli saham keutamaan, you tak akan dapat hak mengundi, tapi you akan dapat dividen yang tetap. So maknanya orang lain macam kita common stock tadi dapat berapa yang dia nak bagi. So untuk orang pemegang saham keutamaan ni dia akan dapat dividen dengan kadar yang tetap. Jadi keutamaan dibayar semula saham tu awal. So maksudnya keutamaan bayaran tu pada pemegang saham keutamaan ni dulu. So kalau macam muflis ke ada apa-apa syarikat muflis lah, maksudnya dia akan bayar pampasan tu kepada pemegang saham keutamaan ni. So dia ada security dekat orang kata apa, saham keutamaan ni lah. Tapi dia tak ada kuasa dalam AGM, dia tak ada orang kata apa tak ada kadar tetap untuk dividen. Tapi dia ada kadar tetap untuk dividen, cuma kalau dividen tu banyak dan sebagainya, so mungkin dia tak dapat sebab dia dapat dividen yang tetap. So ada pro and cons untuk jenis-jenis saham ni. Okey, seterusnya of course satu lagi adalah sebab kita nak melabur dalam pasaran saham lah. Okey, sebab biasanya kita dah tahu dah benda sebab-sebab ni. That's why kita berminat untuk menabur kan. Sebab kalau macam kita nak menabur dalam unit amanah, ASB, unit trust daripada syarikat-syarikat penyedia unit trust ni ataupun kita nak melabur di property sektor ataupun jelah sebab kita nak perlukan modal yang besar dan sebagainya. Jadi apa yang saya point out dekat sini adalah sebab-sebab yang orang kata yang major lah. Sebab apa kita nak melabur dalam pasaran saham. Yang pertama adalah kuasa pengcompoundan. So saya tak sure bahasa Melayu dia betul ke tak, tapi saya dah check. Okay, compounding ni biasanya penggandaan lah, senang cerita. Kalau saya suka penggandaan tu. So compounding ni maksudnya kalau kita melabur contohnya bermula dengan mungkin RM5,000 ataupun RM10,000. So kalau tahun tersebut kita untung mungkin 10% atau 20%. Jadi kita boleh compoundkan, kita boleh gandakan dengan modal yang lebih besar. Maksudnya okay, mungkin this year saya mula dengan RM10,000, saya untung RM2,000, 20% this year. So tahun depan saya akan mula dengan modal RM12,000. Jadi kalau saya earn ataupun dapat jana keuntungan yang sama 20% daripada RM12,000, so pada tahun berikutnya saya akan bermula dengan modal yang lebih besar.
So kita panggil teknik compounding lah. So mana-mana yang pernah buat ASB loan dan sebagainya, kita pun nak compounding effect ni. Maksudnya kita nak dia berganda. So jadi bila modal kita semakin besar, keuntungan kita makin besar dan kita akan dapat, orang kata, matlamat kita lah untuk melabur saham ni ataupun pelaburan-pelaburan lain. Okey, so kalau yang kedua adalah pemilikan terhadap syarikat yang sangat besar. So maknanya macam tadi saya cakap, kalau kita beli saham Maybank, so kita own this Maybank punya company ataupun bank ikut. So kita ada pemilikan terhadap syarikat yang besar. Tapi maksudnya ada certain orang yang mungkin beli besar, so dia boleh kata this is orang kata pelaburan dia yang terbesar dekat syarikat yang besar. Sebab kalau kita nak buka bank, belum tentu kita mampu buka. Jadi kita beli saham Maybank, so kita own this company dan kita ada pemilikan terhadap syarikat tersebut selain dapat dividen dan sebagainya. Okey, so yang ketiga adalah kebebasan untuk bekerja sendiri. So yang bekerja sendiri ni pada saya dia lebih kepada, mungkin kalau kita ada skill yang baik, kemahiran yang baik, dan kita boleh buat keputusan ataupun trading untuk saham ni. So kita tak perlu mengikut telunjuk ataupun kita boleh bekerja sendiri. Kita nak beli saham ni, kita beli sendiri. Kita rasa saham ni baik, ada entry point yang cantik dan background company okey, so saya rasa sesuai untuk beli dan saya beli je. So tak ada melibatkan komitmen kita untuk beli pada certain hari ataupun certain masa. Okey, so seterusnya adalah mengalahkan inflasi. So sekarang ni tengah orang kata tengah inflasi kat mana-mana kan. So dekat US hyperinflasi dan sebagainya. So apa kelebihan ataupun sebab melabur dalam pasaran saham? Of course kita nak mengalahkan inflasi ni. So for example contoh kan, this year inflasi mungkin sekitar 6 ke 8%. So kalau kita dapat gandakan duit kita ataupun modal yang kita laburkan di pasaran saham, mungkin kita tahun ni kita dapat 10%. Should be kita boleh cover inflasi tersebut. Sebab nilai duit kita akan semakin susut. Kita ada susut nilai, iaitu kita panggil inflasi. Jadi bila kita melabur, kita boleh cover this inflation effect ni. Sebab kalau tak ada pelaburan yang bagi kita keuntungan untuk cover inflasi, dan kita akan rasa beban inflasi tersebut. Sebab kalau kita pegang duit tu akan, orang kata semakin susut nilai dia. 10,000 sekarang dengan 10,000 5 tahun akan datang sangat-sangat berbeza. Kita dah rasa sebelum-sebelum ni, mungkin anda semua mungkin dah pernah hidup sebelum ni, mungkin 10 tahun lepas, 20 tahun lepas kan. Jadi kita terasa perbezaan duit dulu dengan duit sekarang, dia punya nilai. So ini disebabkan oleh inflasi. Jadi pada saya sebab utama adalah juga untuk mengalahkan inflasi ini ataupun melawan inflasi ataupun cuba melebihkan pendapatan kita, keuntungan kita lebih daripada inflasi. Seterusnya adalah kecairan. Yang ni juga adalah salah satu pilihan kepada pelabur-pelabur disebabkan kecairan. Kecairan ni maksudnya liquidity. Kita mampu beli saham ni hari ni, kita boleh jual hari ni juga. Saya ada buyer dengan seller. Ikut pada jenis saham lah. Tapi majoriti saham yang didagangkan ada volume, biasanya tak ada masalah. Anda boleh beli hari ni, even seminit selepas anda beli, anda boleh jual anytime. Sebab kalau anda melabur, contoh macam unit amanah contohnya kan, ataupun hartanah, properties kan. So anda beli hari ni, esok belum tentu anda boleh jual pun. So kecairan ni pun antara faktor-faktor yang orang kata orang cari supaya anda dapat jana profit ataupun keuntungan tu dalam tempoh yang sangat cepat. Tapi high risk high reward lah kan, macam tadi saya cakap. So kalau macam kita kata property tu slow, tapi mungkin dari segi secure tu dia lebih secure lah daripada saham, sebab dia tak diganggu oleh faktor-faktor luaran yang macam sekarang ni kan. So kecairan ni sangat penting jugalah bagi orang kata untuk pelabur-pelabur ni memilih pasaran saham. Okey, so seterusnya adalah kemudahan pelaburan di hujung jari. So sekarang semua online. So even saya masa start kerja dalam bidang ni pun dah rasanya dalam lebih 10 tahun. So dulu kita dah bermula ke arah online, tapi sekarang ni saya rasa semakin lama semakin semua online. So nak buka account sekarang online, nak trade of course lah semua online je. So kita tak perlukan, sometimes kita tak perlukan reminder pun. Ada certain macam saya, even reminder pun ada certain klien saya yang still buat offline, maksudnya menghubungi saya untuk membuat order, tapi saya rasa majority dah switch to online. Even yang mungkin old timer ataupun yang
even dah veteran sikit pun, even dah pension pun, kadang-kadang dia belajar online, so dia boleh trade sendiri. Macam tadi saya cakap lah, so duduk rumah free, so dia boleh beli buat urusan sendirilah. So ni antara orang kata apa, kelebihan ataupun sebab-sebab kita boleh melabur. Sebab kalau anda nak beli macam unit amanah sekarang pun kita dah boleh beli online, tapi untuk properties, untuk pun saya tak rasa ada online lah. So kita boleh jual online, tapi urusan semua still offline lah. Okay, so tadi kita dah cerita tentang sebab kita nak masuk dalam pasaran saham. So ini saya tambah lagi keuntungan dia pula kalau kita melabur dalam pasaran saham. Okay, so first adalah keuntungan modal. Yang ni biasalah. Keuntungan modal ni, capital gain ni adalah kita yang orang kata apa, matlamat utama lah. So maknanya kita nak beli harga saham tu contoh RM1, kita nak jual pada harga RM10.10. Kita nak jual pada harga RM20. Untung 10%, untung 20%. Jadi keuntungan inilah yang sangat-sangat dicari ataupun dikejar oleh semua pelabur saham yang ataupun bakal-bakal pelabur yang mencari saham ni sebagai satu tempat pelaburan yang baru. Sebab ia sangat cepat. So maknanya anda beli RM1 saham ABC contoh kan, saya tulis kat sini. Dalam beberapa bulan kalau harga saham tu naik RM1.10 dah untung 10%. So kalau anda letak RM10,000, so anda dah untung 10%, RM1,000. Jadi mungkin few days, mungkin few weeks ataupun mungkin few months. Depends on kita punya kajian ataupun skills kita untuk membaca pergerakan saham tersebut lah. Yang tu intermediate kayak advanced sikit lah. Okay, kedua adalah sebab dividen. So dividen ni, so jangan ingat kita beli ASB je dapat dividen. So kita beli saham tapi kita tak boleh samakan unit amanah sebagai punya dividen sebagai benda yang sama di saham. Sebab saham ni harga berbeza memberikan percentage yang berbeza untuk dividen-dividen ni. Sebab kadang-kadang kita tengok dividen dia 20%, tapi kena tengok harga berapa dan jumlah tu daripada value dia yang berapa ringgit. Jadi so jangan salah faham, tapi kita still boleh dapat dividen tersebut lah. Sebab ada syarikat-syarikat dalam Bursa Malaysia yang bagus-bagus ni bagi ke dividen hampir kadang-kadang setiap kuartal ada dividen. Contohnya macam kalau tak silap saya KPJ. KPJ kan semua orang tahu KPJ, Matrix yang saya study, yang memang saya ada involve lah. So jadi kalau anda tengok balik, every quarter some company ni sebut ni dia akan bagi dividen. Especially company dari sektor real estate investment trust, REIT. So dia orang ni bagi consistent dividen sebab harga saham dia tak berubah banyak, tapi dia orang dapat keuntungan daripada tenant dan sebagainya. So keuntungan dia orang ni stable. Jadi dia orang boleh bagi keuntungan ni dalam bentuk dividen kepada shareholder, pada kita lah. Jadi tujuan pemberian dividen tadi adalah berkongsi keuntungan syarikat tersebut dan menghargai pelabur lah. So anda dah beli saham mereka kena bagi anda dividen lah. Takkan makan seorang kan, company tu makan seorang. Kita nak beli saham tu sebab kita nak labur modal kita kepada syarikat tersebut untuk syarikat tersebut dapat duit run company, run business supaya dia boleh dapat untung dan bagi kita balik sebagai pulangan. So itulah saham. Jadi kita nak dividen ni as orang kata apa, keuntungan lah selain capital gain tadi. Okey, seterusnya tadi dua tu je sebab kita orang kata apa nak keuntungan dari bentuk tu lah. Kita ada corporate exercise lain macam bonus issue dan sebagainya, tapi saya tak recommend lah. So dua tadi adalah sebab ataupun keuntungan yang biasa kita cari dalam pasaran saham. Okey, seterusnya adalah faktor yang mempengaruhi harga saham. Okey, so harga saham berubah-ubah setiap saat, setiap detik orang kata, ataupun setiap minit akan berubah-ubah. So buka market je pukul 9, jadi harga akan start bergerak, bermula untuk bergerak. Jadi akan ada sebab-sebab yang menggerakkan harga tersebut ataupun mempengaruhi harga tersebut. Yang pertama adalah permintaan pasaran. So ini standard, maknanya semakin ramai orang membeli saham tersebut, semakin kuat saham tu akan naik. Jadi semakin tinggi permintaan, semakin tinggi harga saham tersebut akan naik. Maknanya sebab kalau contoh pada harga RM1 kita nak beli, tapi ramai orang nak beli pada harga RM1. So kita mungkin terlepas pada harga RM1 tu, dan mungkin bila orang terlalu nakkan saham tu, dia sanggup beli pada harga RM1.1, RM1.2. Jadi dia akan push price tu naik. So that's macam mana harga saham tu bergerak lah. Sebab tu kalau
kita tahu sekadar permintaan pasaran, tapi apa yang menyebabkan permintaan pasaran itu tinggi? Jadi mungkin ada company ni nak bagi dividen yang tinggi, ataupun company ni akan announce quarter profit yang tinggi. So certain news ni akan memberi orang kata penambahan permintaan kepada saham syarikat tersebut lah. Okey, yang kedua adalah kestabilan ekonomi. Jadi kestabilan ekonomi ni macam sekarang lah, kalau kita rasa Malaysia macam kita tengok selalu foreign fund keluar daripada pasaran modal dan sebagainya. So kestabilan ekonomi ni penentu juga untuk menarik ramai pelabur daripada luar negara, especially sebab kita dah ada pelabur dalam negara. Cuma kita perlu suntikkan modal daripada pelabur-pelabur luar negara untuk meningkatkan harga saham tempatan. Sebab macam tadi saya cakap, permintaan pasaran tu akan menentukan. Jadi bila ramai pelabur luar ni masuk ke bursa Malaysia ataupun pasaran modal kita, so maka harga saham tu akan naik dan indeks kita pun akan naik lah. Okay, seterusnya faktor politik, yang ini berkaitan dengan faktor ekonomi tadi juga. Kestabilan politik ni kalau kita perasan, kita tak nak bercerita tentang siapa kerajaan waktu tu dan sebagainya, cuma ia memberi kesan secara tidak langsung kepada pasaran kita. Sebab pelabur, kita sebagai pelabur pun kita akan tengok macam mana negara tu punya kestabilan politik. Apa penukaran polisi, penukaran kerajaan, pimpinan, ideologi dan sebagainya melibatkan politik ni akan mencerminkan kestabilan ekonomi tersebut. Jadi bila tak ada kestabilan politik ni, saya rasa dia akan memberi efek ataupun mempengaruhi harga saham tersebut jugalah. Keseluruhan, secara keseluruhan lah, bukan certain company ataupun syarikat. Okey, seterusnya adalah profil syarikat. Jadi macam mana tadi, profil syarikat tu tersebut mungkin dia ada reputasi pengurusan yang baik. Itu yang saya cakap, kalau mungkin dia consistent making profit, so every quarter profit dan meningkat dan sebagainya, so dia akan meningkatkan lagi perasaan untuk membeli saham tersebut. Jadi harga permintaan dia akan tinggi dan harga saham dia pun akan naik. Okey, seterusnya yang mempengaruhi harga saham adalah masalah dalaman. So bila syarikat-syarikat ni ada masalah dalaman, jadi dia akan sedikit sebanyak akan beri kesan kepada syarikat tersebut lah. So tak kira masalah dalaman ni benda yang tak baik lah, negatif effect untuk syarikat tersebut. Tapi kalau macam tadi performance dia bagus, yang tu bukan masalah lah, itu adalah good news lah. Jadi dia akan push permintaan tu naik. Okey, seterusnya adalah kabar angin. Yang ni sangat famous lah dalam bursa Malaysia ataupun dalam pasaran saham. Kabar angin ni sangat orang kata, boleh kata major factor. Sebab kadang-kadang kita dengar, company ni nak bagi bonus, company ni nak take over dan sebagainya. So dia boleh menjadi kabar angin selagi tak ada confirmation ataupun pengesahan daripada pihak yang berwajib ataupun pihak company lah. Sebab kadang-kadang kita keluar kabar angin je. Mungkin daripada orang dalaman yang mungkin ada niat untuk push harga saham ni naik dan sebagainya, ataupun dekat forum-forum dalam media sosial dekat mana-mana, seorang bercerita, mungkin dia buat-buat untuk push saham tu naik. Jadi kabar angin adalah juga salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham tu lah. Yang tadi saya cakap dividen dan bonus sama juga dengan performance. So kalau company nak bagi dividen ataupun bonus, so dia berkait rapat dengan performance company tersebut. Maknanya company yang bagus, yang baik je, yang ada untung lebih, yang ada cash extra, so dia boleh bagi dalam bentuk dividen atau bonus. Jadi dia satu good news yang akan push harga dia ataupun push permintaan dia meningkat, dan harga saham pun meningkat lah. So dia vice versa lah. Kalau benda-benda yang tak baik tadi, dia akan turun. So benda-benda yang baik dia akan naik. Jadi pergerakan saham ni sebenarnya berkisar dekat sini je. Pusing-pusing akan ada isu-isu ni lah, kabar angin. Kenapa naik? Sebab company nak bagi nak bagi dividen dan sebagainya. Okey. Seterusnya, anda dah tahu secara orang kata introduction lah berkenaan pelaburan saham, apa yang perlu kita tahu berkenaan saham, dekat mana pelaburan saham tu dibuat, apa untungnya pelaburan saham. So kita terus ke prosedur dagangan. Sebenarnya prosedur dagangan ni saya rasa ramai yang dah tahu. So benda yang simple. So untuk anda memulakan pelaburan saham, anda perlu ada akaun CDS, Central Depository System. Iaitu anda boleh buka akaun CDS ni dengan organisasi peserta ataupun participation organisasi. Participation organisation lah.
untuk peserta, organisasi peserta ni maksudnya broker lah senang cerita. So broker-broker ni, PO ni kita panggil sebagai RHB Investment Bank, Maybank Investment Bank, Melaka Securities, Rakuten dan sebagainya. Terlalu banyak broker kat Malaysia ni, anda boleh buka di laman web Bursa Malaysia. So macam kita nak buka saving account, kita akan pergi ke bank, commercial bank, conventional bank ataupun Islamic bank. So kita buka account saving ataupun account semasa untuk kita buka untuk simpan duit. Jadi bila untuk anda simpan saham ni, so anda perlu buka account CDS. Account CDS ni akan menyimpan saham-saham anda ni di Bursa Malaysia lah. So decentralized dekat Bursa Malaysia. So anda kena datang ke investment bank ataupun securities, tengok status lah. So anda boleh Google, boleh cari di Bursa Malaysia senarai PO ataupun broker-broker ni. Jadi di broker tersebut akan ada orang macam saya lah, iaitu kita panggil sebenarnya agent ataupun orang tengah antara broker ni dengan klien. So sebab broker mesti ada orang yang menjadi orang tengah untuk untuk berhubung dengan klien-klien tersebut dengan untuk membuka akaun, untuk memberi nasihat-nasihat dan sebagainya lah. Jadi Remiser ni sebenarnya ada dua dalam broker ni. So kita ada Remiser, kita ada satu kita panggil paid dealer ataupun dealer representative. So beza dia adalah dari segi jenis pembayaran gaji dan sebagainya lah. So yang ni anda tak perlu tahu pun. So sometimes anda datang walk in ke branch untuk contohnya anda datang ke RHB Investment Bank. So anda boleh tanya ada dealer atau Remiser tak? Mungkin yang Melayu akan tanya yang Melayu ataupun yang Chinese mungkin prefer Chinese. So dia orang boleh tanya. Mungkin kalau anda kenal certain Remiser atau dealer yang bagus, so anda terus boleh cari dia tanpa datang ke branch tersebut pun tak apa. Okey, so mereka ni akan membantu anda untuk buka akaun, mungkin akan bantu anda mengajar dari segi apa basic-basic nak memulakan dan sebagainya. Mungkin ada yang tak membantu, so anda boleh cari webinar-webinar macam Bursa anjurkan ni di Bursa Academy. Ada banyak cara-cara ataupun step-step yang diajar untuk anda memulakan. So anda mungkin buka akaun secara online, kenal certain Remiser, anda boleh belajar daripada online saja, free saja kan. Okay, so ni sedikit saya just go through. Akaun CDS tadi untuk akaun anda di Bursa Malaysia dan tujuan dia untuk pegangan saham. Tapi untuk anda jual beli saham, anda perlu buka akaun trading, akaun dagangan, iaitu trading account lah. So maknanya anda nak buat transaksi. Tadi anda nak beli saham Maybank kan, so anda kena, saya bukan dari Maybank, so just bagi mungkin satu saham yang mungkin semua orang tahu. So untuk beli saham Maybank tersebut, anda perlu buka CDS, anda perlu ada trading account. So anda baru boleh buat dagangan. So kalau anda boleh buka CDS account ni direct dengan bursa, iaitu di Bursa Anywhere punya apps, anda boleh buka CDS. Tapi kalau anda tak ada trading account, anda tak boleh buat pembelian ataupun penjualan saham tersebut. Jadi anda kena ada dua-dua ni. So sebab sometimes ada yang jumpa saya tanya, saya dah ada CDS, macam saya nak beli saham? Sebab saya cakap dia CDS ni untuk pegang saham. So maknanya anda kena buka trading account. So saya bukakan trading account, mungkin Islamic account ke normal account. So baru saya boleh bantu dia untuk beli saham tersebut dan saham tersebut akan disimpan dalam CDS. Jadi trading account ni adalah untuk buat transaksi lah di mana-mana broker. Okay, so daripada segi jenis-jenis akaun dagangan, saya syorkan bagi yang Melayu, Muslim, so kita boleh pergi ke Islamic account. So Islamic account ni berbeza dengan broker-broker. So contohlah saya di RHB Investment Bank, Islamic account di tempat saya adalah berbeza dengan contohnya di BIMB, Bank Islam Securities contohnya. Dari segi apa yang boleh, apa yang tak boleh. Jadi anda kena buat kajian sikit berkenaan jenis-jenis account trading Islamic ni ataupun konvensional. Sebab ada yang buka collateral account, ada yang buka contract account, ada yang buka cash account. So anda kena tahu apa jenis account yang anda nak. Islamic pun ada jenis-jenis dia, so anda kena tahu supaya nanti anda tak perlu banyak kerja nak buka account dengan broker lain dan sebagainya. So anda boleh buka account ni dengan banyak broker lah. Contoh anda ada account di RHB Investment Bank, anda boleh juga buka account di Maybank Investment Bank ataupun di Melaka Securities dan sebagainya lah. Untuk satu IC anda boleh buka di banyak account, di banyak broker.
Tak boleh satu broker 3 account. Dia tak boleh macam tu. Dia kena different broker, different account. Okay, so untuk CDS pula, macam tadi saya cakap, CDS kita ada direct account pula, kita ada nominee account. Okay, so tadi kita ada CDS dengan trading. So dalam CDS ni dia ada dua lagi, iaitu direct account dengan nominee account. So ada yang jumpa saya, kata kat saya, saya dapat dividen tapi dia tak direct masuk dalam account saya lah. Bila kita check balik, dia buka account nominee account. So saya senaraikan kat sini apa perbezaan antara direct account dengan nominee account. So kalau CDS ni direct account, dan saya prefer anda boleh buka direct account, iaitu nanti anda tanya remiser ataupun dealer tersebut, saya nak buka direct account CDS dan trading account Islamic sebagai contoh lah. Jadi dia akan bantu, mereka akan bantu anda. So jangan buka nominee account sebab ada certain broker, dia tak ada investment bank, dia boleh buka hanya nominee account. So anda kena tanya clear sebelum anda buka. Jadi perbezaan dia antaranya lah penama akaun CDS. Kalau direct account, nama kita sendiri. Contoh saya Muhammad Farhan, okey, nama CDS, nanti saya dapat statement CDS daripada bursa, dia akan tulis okey, siapa nama. So saya pemilik akaun tersebut. Direct. So contoh nominee account, dia akan atas nama broker tersebut sebagai nominee ataupun pemegang akaun anda. So anda tak direct pegang, dia akan pegang untuk anda akaun tersebut. Jadi untuk permohonan IPO, direct account boleh beli. Untuk beli IPO, kalau untuk nominee account tak boleh. So dia ada certain yang perbezaan dia lah. E-dividend, saya kena ada e-dividend. So maknanya dividend, saya buka akaun e-dividend. Jadi syarikat-syarikat yang bayar dividend, dia akan terus bayar ke akaun saya. Berbeza pula dengan nominee account, dia akan bayar pada nominee. So nominee account ni akan bayar kepada anda. Mungkin dia ada tolak charge dan apa semua, dia akan bayar kepada anda. So untuk mesyuarat agung tahunan AGM, untuk direct account dia boleh ada. Kalau anda nominee account, anda kena minta surat daripada pemegang account anda. Contoh macam tadi RHB nominee, so saya kena minta kebenaran dengan RHB nominee untuk saya ada ke AGM. So ini antara perbezaan dia lah. Macam corporate exercise perlu diuruskan sendiri oleh penama CDS. So macam saya dapat bonus issue contohnya kan. So saya perlu uruskan sendirilah. Saya perlu tahu sendiri berapa ratio dan sebagainya. Tapi kalau untuk nominee, kelebihan dia dekat sini pula. So mungkin akan ada yuran sikit tapi semua diuruskan oleh pihak nominee. Tahu-tahu anda dapat berapa, kena bayar berapa, nanti anda just bayar je lah. Okey, untuk pindahan saham pula, saham daripada direct account, contoh macam saya memiliki CDS atas nama saya boleh pindahkan kepada wife saya, anak saya. So yang ada pertalian keluarga lah biasanya. Tapi kalau untuk nominee account, kita hanya boleh pindah ke account sendiri saja. Maksudnya, contoh anda ada nominee account di RHB. So RHB nominee pegang account anda, account CDS anda kan. So saham-saham semua di bawah RHB nominee. Jadi anda boleh transfer saham tersebut ke account anda sendiri saja. Mungkin anda ada di broker lain, anda ada contoh Maybank Investment. So anda boleh transfer saham anda, boleh transfer ke broker yang lain yang nama anda saja. So ni antara perbezaan dia lah. Jadi kena hati-hati juga sebab ada yang ramai dah buka account, punya nominee account. Bukan tak boleh, cuma akan ada perbezaan ni, jadi anda okey dan tak ada masalah. So ada certain part yang kita perlukan nominee account ni sebab macam buat ESOS dan sebagainya, buat financing untuk saham-saham ESOS. So yang tu kita pakai nominee account lah. Tapi untuk normal CDS, anda nak beli saham sendiri, nak jual beli, so better anda pakai direct account. So everything anda akan uruskan. Okey, seterusnya adalah jenis-jenis akaun dagangan. So macam tadi saya terangkan pada awalnya, kita akan ada CDS account, kita akan ada trading account. Okey, so CDS account tadi ada dua, direct account dengan nominee account. So untuk dagangan trading account juga, account dagangan pula, kita ada kita ada 3 jenis yang basic lah. Kita akan jumpa dekat pasaran ataupun dekat market lah. Dekat luar sana anda akan jumpa 3 ni. Ada broker yang tawarkan 3 ni, ada broker yang tawarkan salah satu, ada broker yang tawarkan 2. So anda kena tengok jenis-jenis account trading yang mana anda nak. Okey, yang first adalah cash account, trading account dalam bentuk cash account, iaitu bila anda beli saham ni secara cash, secara tunai. Maknanya anda nak beli saham ABC lah, tukarlah tadi Maybank kan. So kita beli saham ABC ni,
kita guna cash account. So anda harga dia RM1 contohnya kan. So anda kena ada, anda nak beli berapa? 5,000 unit. So anda kena letak RM5,000 dalam account trading cash account tadi. Baru anda boleh beli saham tersebut secara cash ataupun tunai. So itu adalah cash account. Kita panggil cash upfront juga. So maknanya anda kena ada modal berapa yang anda nak beli, baru sistem ataupun broker akan membenarkan anda beli. Jika anda buka cash account. Okey, untuk jenis account yang kedua adalah contra account. Contra account ni kita panggil collateral account ataupun collateral based account. Maksudnya dia anda boleh letakkan cagaran ataupun kita panggil sebagai credit card lah. Maksudnya macam credit card, kita ada limit untuk beli. Dengan syarat anda mungkin ada modal sikit, mungkin anda letak 5,000 modal dalam akaun ataupun anda ada saham-saham yang anda dah pegang selama ni. So broker akan bagi anda lebihan limit untuk anda beli saham tersebut tanpa anda ada cash. Orang kata dengan pajakkan cash ataupun saham yang anda ada dalam akaun CDS anda. Yang ni adalah contract account. Dan seterusnya adalah margin account. Margin account ni kita boleh katakan samakan dengan personal loan punya konsep lah. Maknanya sama juga, broker akan bagi anda limit untuk beli saham tersebut dan anda perlu bayar interest kepada broker. So mungkin broker anda letak bagi tahu dah anda nak 50,000 trading limit, so broker akan sediakan akaun tersebut dan anda perlu bayar interest jika anda guna berapa ribu yang ditawarkan tersebut. Okay, so itu adalah margin account. Okay, seterusnya anda dah tahu jenis-jenis account, so kita ke waktu dagangan. Okay, waktu dagangan saham ni ada 2 sesi. Di Bursa Malaysia kita ada 2 sesi lah. Sesi pagi dengan sesi petang. Biasa kita panggil sesi pagi, sesi petang. Jadi untuk first sesi ataupun sesi pertama, kita akan mulakan market tu dengan pre-opening ataupun pra-pembukaan, iaitu pada pukul 8.30 pagi. Di mana waktu 8.30 market akan buka ada pada pukul 9 pagi. Jadi pukul 8.30 ke 9 pagi ni adalah pre-opening ataupun pra-pembukaan, di mana kita boleh masuk order, kita boleh tengok harga bakal dibuka pada berapa dan sebagainya. So pre-opening ni kira sistem baru start nak ambil order, kita nak tengok order kita okey ke tak dan sebagainya. So kita boleh buat seawal 8.30 pagi lah, kita tahu status order kita dan sebagainya. Tapi pasaran akan dibuka pada 9 pagi hingga 12.30 tengah hari. Setakat ni memang tak ada perubahan, kita akan close. So lain produk mungkin lain. Contohnya futures market, FKLI dia tutup 12.45. Jadi untuk saham dia akan tutup 12.30 sharp. Okay, so sesi berehat ataupun lunch lah. Dan market akan sambung semula pada second session, iaitu sesi kedua pun akan ada pre-opening. Sama macam pagi tadi kan. So dia akan ada pukul 2 sampai 2.30. Jadi pasaran Bursa Malaysia ni akan dibuka pada 2.30 petang. So dia akan buka sampai pukul 5 petang. Tapi dia akan ada pre-closing. Iaitu dalam masa 5 minit sebelum tutup tu dia ada pre-closing pula. Dia nak tengok harga ataupun last transaction yang kita boleh buat pada penghujung pasaran nak tutup tu lah, maksudnya dalam 4.45 sampai 4.50 dalam 5 minit tu. So kita akan ada pre-closing. Waktu tu kita tak boleh nak trade lah, kita akan tengok sistem tu akan tukar-tukar harga dan sebagainya. Dan kita akan waktu tu kita akan tengok lah harga terakhir berapa yang boleh kita beli selepas 4.50. Jadi 4.50 ke 5 tu kita masih boleh buat transaksi. Cuma kita akan tengok berapa kita panggil theoretical closing price lah. Maksudnya kalau harga tu je yang kita boleh beli, so anda tak boleh beli pada harga lain lah. Queue anda akan reject. Jadi biasanya saya akan advise untuk klien saya check order before pre-closing tu. Maknanya 4.30 ke 4.40 tu kita kena semak apa order-order kita yang mungkin kita beli 10,000 dapat 100 unit je. So kita kena decide lah sama ada kita nak tambah terus ataupun kita nak cancel order waktu sebelum pre-closing tu. So anda kena take note lah juga untuk market timing ni. Okey, seterusnya adalah transaksi beli dan jual saham. Okey,
transaksi ni sebenarnya bila anda dah ada account, anda akan lebih clear lah. Kalau anda belum ada account CDS, so bila saya cerita ni mungkin akan anda mungkin ingat waktu ni, tapi bila kita tak praktis ataupun kita tak buat benda ni lagi, saya rasa macam susah sikit lah nak ingat. So saya just terangkan jenis-jenis order yang ada dalam market kita lah. So anda buka account di broker, semua broker akan ada benda ni, dan transaksi ni akan berjalan sama je. Jadi jenis-jenis order tu adalah limit order, iaitu normal order. So maknanya anda nak beli saham ABC tadi pada harga RM1, so anda beli, masukkan order, okey, pilih saham ABC, masukkan harga RM1, berapa unit anda nak beli, so anda submit order. Yang tu adalah limit order, normal order. So kita ada juga stop limit order yang biasanya kita guna untuk stop loss. So anda beli RM1, kalau jatuh mungkin kat 90 sen, anda nak stop loss dekat 90 sen. Anda tak nak kerugian anda makin bertambah, jadi anda letak dekat 90 sen. Kita akan pilih jenis order tu adalah stop limit order ataupun kita guna untuk stop loss. Okey, seterusnya adalah quantity. Jadi untuk quantity ni sekarang bursa dah revise lah. Saya rasa dah lama dah, since saya start tu memang bursa dah start guna satu lot tu 100 unit. Jadi sebelum-sebelum ni kalau old timer ataupun yang dah menabung mungkin 20 tahun lepas, satu lot adalah bersamaan 1000 unit. Jadi untuk bursa ni nak encourage ataupun nak menggalakkan orang beli saham, so jadi orang boleh beli saham dengan lebih kuantiti yang lebih kecil, diorang kecilkan kepada 100 unit satu lot. Yang kita tak boleh nak buat transaksi, kalau macam saya di RHB Investment, saya tak boleh nak buat, klien tak boleh nak buat order yang bawah 100 unit. Kita panggil odd lot 99 unit. Yang tu bila dia bawah 100 unit, dia dah kira odd lot. Kita panggil odd lot, maksudnya 80 unit ke 50 unit ke, sebab sometimes sesetengah orang akan dapat odd lot ni dari, kita tak boleh beli, kita tak boleh nak jual. Macam saya akan jualkan untuk klien untuk odd lot, sebab ada yang dapat dari mungkin ada isu dia exercise ataupun bonus issue, dapat saham free, dia pakai ratio kan, jadi ada kemungkinan dia akan dapat bawah 100 unit ni, mungkin dapat dalam 1080 unit. So odd lot tu saya akan jualkan untuk pihak klien. So anda kena refer kepada broker-broker ataupun remiser yang anda jumpa untuk buka account untuk bantu anda dari segi odd lot ni. Tapi kita tak dibenarkan lah, cuma perbezaan broker dengan platform broker ni ada beza juga. Jadi anda kena tahu waktu anda buka account tersebut. Okey, untuk had masa validity. Okey, dia akan ada order kita ni akan ada masa. Maksudnya kita boleh order tu kekal untuk hari ni saja ataupun kita boleh drag order kita tu, maksudnya kita boleh maintain order tu untuk satu tempoh yang maksimum dia adalah sebulan. Maksudnya, okey, saya nak beli saham ABC ni pada harga RM1 hari ni. Tapi kalau tak dapat hari ni, esok saya akan tengok harga esok dan saya akan queue balik esok. Yang tu kita panggil day punya order. So anda tak perlu tukar apa-apa. Jadi ada orang mungkin dia rasa okey, saham ni harga RM1 ni dah memang murah. Kalau diturun esok sampai RM1 ataupun lusa ataupun next week sampai RM1, saya akan maintain queue. So saya akan guna good till date punya jenis order. So anda perlu pilih GTD dalam order anda, order pad tu. Nanti anda pilih tarikh bila, sampai bila anda nak maintain order tu. Biasanya orang ataupun pelabur akan guna untuk take profit. So macam sekarang saya dah beli saham ni RM1, saya nak take profit pada harga RM2. So mungkin esok tak sampai, tapi saya malas nak queue hari-hari. Esok queue, lusa baru nak queue lagi RM2, tulat nak queue lagi RM2. Jadi saya buat GTD ni sekali order je, tempoh bertahan mungkin seminggu. Jadi setiap hari order tu akan masuk, dan dia akan masuk order tu pada waktu tadilah pre-opening punya session. So pukul 8.30 esok anda tengok order anda yang semalam tu ada lagi tak hari ni, jika anda buat GTD order ni. Okey. Seterusnya adalah penyelesaian kontrak ataupun settlement cycle. Yang ni juga ada perubahan. Bukan lately lah, saya rasa dalam 2015-2016 kalau tak silap. Settlement cycle ni dipendekkan menjadi 2 hari bekerja. Maknanya kalau kita beli saham hari ni, contoh hari Isnin, anda tak bayar saham tu hari ni. Kecuali tadi yang anda beli pakai cash account tadi, anda akan beli jika anda ada duit lah. Tapi sebenarnya duit tak tolak pada hari yang sama. Duit akan clear ataupun dibayar untuk penyelesaian kontrak tersebut pada hari yang kedua. Maksudnya hari ni beli, T kosong, transaction day hari ni. So esok baru T+1, T tambah 1, dan lusa adalah T+2. Baru duit tu dibayar dan saham tu akan jadi milik anda.
Dia dah jadi ambil anda pada hari transaksi itu berlaku, tapi kita buat penyelesaian kontrak di mana kita akan bayar saham tersebut dan barulah saham tu dikreditkan ke akaun kita, akaun CDS. Okey, bawah ni ada table size, table 1 ni menunjukkan tick size. Okey, mesti anda kadang-kadang tertanya juga orang yang baru kan. So, berapa harga pergerakan harga tersebut? Maksudnya kalau saya beli harga saham RM1 ni, berapakah kenaikan ataupun penurunan bagi setiap tick ataupun setiap bid lah. So, macam harga saham yang bawah RM1, pergerakan tick size ni adalah 0.5 sen ataupun kita panggil setengah sen lah. Kalau satu yang kat RM1 ke RM9.99 tu adalah satu sen. So kalau untuk bawah RM1, 0.5 tu adalah setengah sen. Maknanya kalau saya beli saham bernilai 10 sen, kenaikan dia adalah 10 sen setengah. Kalau dia naik lagi, dia akan ke 11 sen. Naik lagi 11 sen setengah, 12 sen. So pergerakan dia adalah setengah sen. Jadi untuk saham yang RM1 ke RM9.99, pergerakan dia adalah 1 sen. So kalau anda beli saham tu RM1, dia naik RM1 1 sen, dia naik RM1 2 sen, dia turun pun RM1 1 sen balik. So tick size tu adalah 1 sen. Jadi dia berbeza ikut tier ataupun price range tadi. Untuk harga saham yang RM10 ke RM99.98, dia naik 2 sen, 2 sen, 2 sen. Dan seterusnya untuk saham yang RM100 ke atas, dia bergerak dia dengan harga 10 sen. Satu tick dia bergerak 10 sen, RM100 10 sen, RM100 20 sen. So yang ni pun ada certain range tu dikecilkan oleh bursa baru-baru ni. Okey, ni tadi yang settlement tadi. Maknanya anda beli saham tu hari Isnin, dikira sebagai T0 sebelah kiri ni kan. So yang hari Selasa adalah T+1 ataupun T+1 ni, transaction day 1. Hari kedua transaction day itu anda perlu bayar. Dan kalau anda kontra, macam tadi saya cerita kontra account kan, so anda tak ada cash pun nak beli saham ni, so anda ada limit. Jadi bila anda tak bayar pada hari Rabu, anda tak top up duit, mungkin anda guna limit tersebut, so anda kena force selling, paksa jual pada hari Khamis, iaitu pada hari T3 ataupun transaction day 3, transaction day 3 lah. Jadi tak semestinya hari Senin. So dia mungkin anda beli pada hari Selasa, so T+1 hari Rabu, T+2 hari Khamis dan T+3 hari Jumaat. So for selling anda berlaku pada hari Jumaat. Jadi yang ni adalah settlement cycle. Macam tadilah contoh sebelah kanan ni kita tengok kontra. Jadi pembelian saham yang tanpa mengeluarkan sebarang tunai kerana saham tersebut dijual semula dalam tempoh 3 hari. Jadi yang ni ramai orang kata apa, trader-trader lah, dia mencari kesempatan kalau dapat harga saham tu naik hari ni juga kita jual lah. Itu kita panggil intraday trader. Tapi kalau yang pegang saham tu mungkin dalam lingkungan 3 hari tu kita panggil kontra. Saya nak kontra je, beli saham ni RM1, esok naik RM1 10% nak jual. Lusa naik RM1 5% saya nak jual. So yang tu kita kontra je. Kita tak ada duit modal sebanyak tu untuk kita beli saham tu, tapi kita ada limit yang broker bagi. Dan kita beli guna duit broker lah senang cerita. Siapa-siapa yang ada skill yang bagus memang dia akan manfaatkan lah duit broker bagi ni. Maksudnya dia letak RM10,000, broker mungkin bagi ataupun advisor mungkin bagi, okay, you beli RM20,000, you boleh beli RM30,000 walaupun anda ada RM10,000 je dalam akaun ni. So ini digemari oleh pelabur-pelabur kontra. So mana yang ada skill yang baik memang dia akan guna lah. So why saya tak manfaatkan, sebab saya ada RM10,000, company bagi saya limit RM30,000 untuk saya beli. Jadi 2-3 kali ganda, so untung saya pun akan naik 2 kali ganda lah kalau untung lah. Tapi kalau rugi, so duit modal anda tu akan ditolak lah berapa kerugian tu untuk kontra punya akaun. Okey, seterusnya adalah kos dagangan saham. Okey, kos dagangan ni sebenarnya ada 4 yang utama. Ada ada kos-kos yang fix ataupun tetap yang tak berubah, dan ada broker-broker yang contoh, yang first saya terangkan terus commission broker, iaitu brokerage fee. Brokerage fee ni dia berbeza-beza mengikut broker, mengikut jenis akaun anda. So jangan get confused, sebab kadang-kadang ada orang cakap yang ni saya jual, saya offer yang termurah di pasaran. So kena tengok juga jenis trading account dia apa, mungkin cash account. So anda kena compare dengan cash account dengan broker lain. So kena tengok macam tu. Contoh kat sini 0.10. Contoh macam RHB,
dekat tempat saya, kalau anda buka contract account ataupun collateral account, so charge dia adalah 0.42% ataupun minimum RM12. Tapi ada broker-broker yang mungkin offer serendah RM8 minimum brokerage fee, ataupun mungkin 0.8% macam tu lah. So maknanya dia mungkin lebih rendah, tapi anda kena buka cash account. So anda kena bezakan apa jenis account yang anda nak buka. Anda akan compare setiap broker tu. Selain anda compare mungkin dari segi kemahiran remiser anda memberi nasihat, mungkin ada certain orang dia tak kisah bayar mahal, tapi dia nak servis ataupun dia nak tengok keupayaan remiser dia membantu dia membuat keputusan tersebut. So kena tengok certain aspek lah. Tak semestinya datang walk in dekat branch tersebut, kita cari siapa-siapa remiser kita buka, then anda kena pilih yang termurah lah. Kalau saya, mungkin anda dah expert, so anda hanya perlukan kos yang murah, anda perlu cari broker-broker yang offer yang rate yang rendah. Tapi kalau anda baru nak bermula, pada saya tak ada masalah kalau anda jumpa remiser ni dia offer dengan kadar yang tinggi sikit untuk brokerage fee ni, tapi anda boleh guna khidmat dia untuk bagi nasihat ke anda, untuk ajar macam mana nak trade, macam mana nak invest dan sebagainya. So kita kena tengok servis yang disediakan oleh broker dan orang kata apa, remiser ataupun dealer tersebut. Jadi commission broker ni bergantung kepada broker dan bergantung kepada jenis akaun anda. Kedua adalah duty stamp, stamp duty. Yang stamp duty ni last revised last year lah, bila belanjawan yang baru dikeluarkan untuk tahun 2022. So Kementerian Kewangan telah tetapkan 0.15%. Sebelum ni adalah 0.1%, so dah naik 0.15% untuk setiap RM1,000. Maknanya anda beli saham RM1,000, anda kena charge stamp duty 0.15%. Jadi kalau dia naik, anda beli RM2,000, baru dia akan charge 0.15% daripada RM2,000. Cuma yang terbaru, bila ramai yang bising-bising minta kerajaan revise balik, so dia hanya revise maksimum RM1,000. Sebelum ni unlimited masa dia announce kat belanjawan. So bila di orang kata apa, dah slow talk, dah bincang dengan industri dan sebagainya, so diorang, kerajaan bersetuju untuk memberi had maksimal RM1,000 je. So maknanya kalau anda beli RM1,000,000, anda kena 0.15% ni mungkin RM1,500, tapi anda hanya bayar RM1,000 saja maksimum. Itu untuk stamp duty. Ini hasil untuk kerajaan. Okey, untuk seterusnya adalah yuran penjelasan ataupun clearance fees. Clearance fee ni adalah untuk bursa. Bursa punya charge atau fee. 0.03% bagi setiap nilai kontrak. Maknanya anda beli RM1,000, anda kena bayar 0.03% kepada bursa. Anda beli RM1,000,000, anda kena bayar 0.03% kepada bursa. Okey, seterusnya adalah yuran pembukaan akaun CDS. Setakat ni yang saya tahu memang RM10 jika anda nak buka akaun CDS dekat mana-mana broker, melainkan ada broker-broker yang ataupun buat promosi dan sebagainya untuk wave RM10 ni, ada orang absorb dan anda boleh cepat-cepat buka akaun lah CDS tu. Okey, seterusnya adalah yang ni kita tahulah, kita berdagang saham pun di Bursa Malaysia. So Bursa Malaysia adalah pengendali ataupun penyedia perkhidmatan ataupun penyedia pasaran Bursa Malaysia. Pasar ni kat Bursa Malaysia kan. So Bursa Malaysia ni peranan dia sebenarnya dia organisasi yang menguruskan pasaran saham. So mana-mana bursa, contoh macam Dow Jones, yang tu dia menguruskan Dow Jones punya saham-saham lah di US. So kita ada, setiap negara ada bursa sendiri. So bursa ni yang mengawal sedia, atau bukan mengawal sedia, dia menguruskan pasaran saham di Malaysia. Jadi kalau dekat Malaysia ni kita panggil Bursa Malaysia lah. Jadi ada lebih, orang kata 900 ke 1000 lebih syarikat yang tersenarai. Dia ada warrant dan sebagainya. Bursa Malaysia juga adalah syarikat yang diapungkan dalam Bursa Malaysia. So maknanya dalam pasaran saham Malaysia, Bursa Malaysia ni ada juga Bursa Malaysia ni punya company. So anda boleh tengoklah study apa company Bursa Malaysia ni buat, bagaimana untung dia dan sebagainya. Okey. So jenis pasaran di Bursa Malaysia, kita ada 3 pasaran utama, iaitu pasaran main market. Kita panggil pasaran papan utama lah. Orang kata main market ni, beli saham papan utama. Saham kedua adalah pasaran ace market. Kita panggil second board lah. Orang dulu-dulu kan. So sekarang kita panggil ace market. Kita panggil second board juga, lebih kurang second board, sebab saham-saham yang tersenarai di bawah ace market ni adalah saham-saham yang modal company yang diapungkan tu lebih kecil sikit daripada saham yang listing ataupun diapungkan di main market. Maknanya semua dalam pasaran Bursa Malaysia, cuma jenis company ni dia
mengikut senaraian dia, okey dia pasaran apa. So kita kena tahulah. So biasanya dalam platform broker-broker dia akan bezakan jenis-jenis saham pasaran mana ni dengan color, dengan warna font untuk apa ni, nama saham tersebut. So kalau macam anda buka platform, anda buka cari saham RHB Bank ataupun Maybank ataupun Telekom. Yang ni saham-saham yang didagangkan di papan utama. So biasanya color dia putih macam tu lah. So kalau Ace Market ni biasanya warna gold, ada yang warna purple, depends pada broker tersebut. So lain broker lain dia punya color tu, nanti jangan tak jumpa pula dia punya color tu. So anda cari lah, contoh Ifka MSC ni company yang second board ataupun pasaran Ace. So anda akan jumpa color dia lain sikit dengan saham papan utama. Dan kita ada pasaran Leap Market. So kita panggil pasaran Leap ni, dia company macam baru nak start ataupun startup yang pasaran dia boleh kata alternatif untuk SME untuk dapatkan dana daripada pasaran modal. So diapungkan dengan modal yang lebih kecil, tapi saham-saham ni hanya boleh dibeli oleh pelabur-pelabur sophisticated sahaja. Antara syarikat dia yang itulah. So kita ni orang biasa-biasa tak boleh lah. So kita nak beli saham di pasaran Leap ni kena buka account as sophisticated punya account dan baru kita boleh beli. So kalau anda ada CDS biasa ni tak lepas lah untuk anda beli. Okey, so seterusnya adalah indeks Bursa Malaysia. Okey, saya lajukan sikit sebab kita dah lebih masa. Okey, saya sambung untuk indeks Bursa Malaysia. So bila anda nak beli saham tu, anda nak tahu sama ada cuaca ataupun orang kata performance kita punya indeks ni, kita Bursa menyenaraikan 30 saham menjadi penanda aras prestasi saham tempatan. Maknanya 30 syarikat ni, yang ni saya ambil daripada Bursa. So 30 syarikat ni Aziata, CIMB Group, Dialog. Yang ni dia sort by huruf lah. Tapi kita biasanya kita akan tengok dari segi market capital ataupun jumlah pasaran, jumlah modal ataupun untuk syarikat tersebut lah. Kalau tak silap saya, Maybank the biggest dalam top 30 ni. So dekat situ dia akan memberikan weighted ataupun pemberat bagi setiap company tersebut. So kalau macam dia paling top, paling besar pasaran modal dia dalam 30 company ni, so banyak naik dia, market tu akan, so indeks secara keseluruhannya akan banyak efek lah untuk naik. So macam itulah. Jadi kalau ikutkan setakat ni saya rasa banking sektor masih memonopoli ataupun masih menjadi pemberat yang besar dalam 30 indeks utama ni. So kalau semua saham banking naik, so potensi untuk indeks Bursa Malaysia ni naik pun agak tinggi. Jadi secara keseluruhannya sebenarnya kita tengok indeks ni, kalau indeks naik ni maksudnya condition ataupun market tu kita boleh kata sebagai positif lah. So sebaliknya, kita ada indeks-indeks lain juga seperti FBM Small Cap, FBM Top 100 Index, FBM Mid 70 so banyaklah. Yang ini advance sikit. Okey, Suruhanjaya Security. So rasanya ramai yang tahu. So bila anda nak melabur, benda utama yang anda akan tahu adalah peranan Suruhanjaya Security ni, Securities Commission. Securities Commission ni boleh kita katakan sebagai polis lah dalam pelaburan dekat Malaysia ni. Tak kisah anda melabur dalam Bitcoin ke, dalam skim-skim tertentu, unit amanah dan sebagainya. So apa-apa yang melibatkan pelaburan, Securities Commission ni akan memantau. So kadang-kadang ada yang tanya saya, saya nak join skim ni lah, boleh tak? Tapi anda kena check dengan Suruhanjaya Security sama ada dia membenarkan atau tidak untuk company tersebut menjalankan operasi pelaburan tersebut. So penting untuk Suruhanjaya Security ni dia memantau lah. Jadi kita tahu kita tak akan join pelaburan-pelaburan yang tak betul ataupun salah di sisi undang-undang. Okey, seterusnya kita ke tips pelabur baru lah. So bila anda nak memulakan pelaburan baru dalam Bursa Malaysia ni, dalam saham ni, so anda perlu tahu, saya hanya standardkan sikit je. Kita ada 2 kajian yang biasa kita akan buat ataupun anda jumpa siapa-siapa yang pernah melabur saham bagi yang baru kan. So diorang akan cerita benda ni lah. Anda perlu buat 2 kajian, iaitu kajian fundamental dan kajian teknikal. Okey, so 2 ni, di mana kajian fundamental ni dia mengkaji syarikat tersebut secara keseluruhan. Mana dia kaji turnover syarikat, dia kaji aliran kewangan syarikat, dia mengkaji berapa jumlah hutang syarikat, adakah terkawal atau tidak, prospek dia, siapakah klien company dan sebagainya. So baru kita tahu
syarikat ni berdaya saing ataupun syarikat ni ada potensi untuk grow dengan lebih besar. Mungkin dia ada expand ke luar negara, bisnes dia semakin bagus dan sebagainya. So kita nak tahu ni secara orang kata secara overview ataupun secara detail pun boleh. Sebab kita nak tahu syarikat apa yang kita beli, kita nak letak duit kita ni. Sebab untuk pada saya selalu ingatkan, sebab kalau kita contohnya ada orang mengajak kita, contohlah saya bagi contoh, kita ada kawan nak buka kedai ataupun kedai makan lah contoh. Bila mereka contohnya mungkin kawan-kawan kita dah sendiri ajak kita nak join, okay aku nak buka kedai makan ni, aku nak minta kau letak modal sikit aku, kita buat profit sharing, kalau ada untung kita akan share sama-sama. So yang tu pun dianggap pelaburan, konsep dia hampir sama. Jadi bila anda nak buat decision ataupun keputusan untuk letak modal anda di syarikat dia ataupun di kedai dia untuk jalankan bisnes sama-sama, so anda mesti mengkaji dari segi apa potensi bisnes yang dia buat, okey ke orang yang ajak ni dan sebagainya. So sama juga macam kita kaji dari segi sudut fundamental untuk syarikat-syarikat yang diapungkan di Bursa Malaysia. So kita nak tahu siapakah CEO dia, siapakah pemilik pemegang saham terbesar dia. So kita nak tahu semua ni supaya kita boleh buat satu decision yang baik lah. Kita tak kata tepat, tapi kita boleh kata sebagai baik. Sebab kadang-kadang kita dah kaji semua, okay, buat fundamental dia okay, saya nak beli saham ni. Okay, then baru kita akan tengok ke sudut kajian teknikal. So kajian teknikal ni sangat famous lah. Tak kisahlah untuk dalam saham ke dalam forex, bitcoin dan sebagainya. So ramai yang mengkaji teknikal ni lebih daripada fundamental. Sebab teknikal ni sangat-sangat senang dikaji. Kita tahu certain indicator, kita tahu trend dia macam mana dan sebagainya. So kita boleh buat decision untuk beli saham tu bila. So pada saya kajian teknikal adalah lebih pada mencari timing entry. Macam tadi kat bawah ni kan dia tulis. So dia bersifat jangka pendek. Jadi ramai yang join saham ni kalau boleh nak buat untung yang dalam masa tempoh yang cepat. So orang akan menggunakan kajian teknikal ni sebagai satu kajian yang core ataupun percentage kajian dia lebih besar daripada fundamental tadi. So dia nak tahu timing bila okey harga sekarang breakout, kita boleh beli harga ni, kita boleh untung dalam masa 2 hari berapa persen. So ramai yang mengkaji dari sudut teknikal ni. Jadi bila kita dah tahu saham apa kita nak beli dari sudut fundamental, then kita nak cari bila nak beli, timing dia. Bila nak keluar, timing dia. So timing dia untuk exit dengan entry, dia menggunakan charta ataupun kita panggil chart lah. Ni antara orang kata apa trend-trend yang ada dalam teknikal. Jadi kita nak beli saham yang uptrend, so baru kita boleh buat keuntungan yang lebih besar. So kita tak nak saham sekarang market banyak yang downtrend dan banyak company-company yang membuat pergerakan downtrend. Jadi kita nak avoid ataupun kita nak elakkan. Juga sideway pun kita nak, kalau boleh nak elakkan. Tapi macam tadi saya cakap, bila suasana ataupun keseluruhan indeks ataupun pasaran kita adalah negatif ataupun down, jadi kebanyakan company akan membuat pergerakan yang sama. So tapi akan ada juga saham-saham yang naik, mungkin akan ada kelebihan daripada pergerakan yang turun ni. Jadi anda kena cari. Okey, seterusnya adalah pelaburan risiko. Tips lain adalah memahami risiko. Saya rasa ni benda-benda yang, ini part yang semua orang perlu hadapi, semua orang perlu fahami sebelum anda melabur dalam pasaran saham. Tak kisahlah pelaburan apa, saya rasa setiap pelaburan tu akan ada risikonya. Dan untuk pasaran saham ni, pelaburan saham ni, risiko dia risiko inflasi. So maknanya kita nak pastikan yang profit kita ni boleh lawan inflasi. Janganlah kita asyik rugi je setiap tahun, so kita akan rugilah. Tapi kalau anda rugi pada tahun-tahun tertentu, tapi bila mungkin pasaran tu bagus pada tahun akan datang, so anda kena buat lebih. So secara overall ataupun generalnya anda perlu buat lebih lah, average pulangan dalam setiap tahun tu. So dia ada risiko pasaran saham, turun naik saham, maksudnya hari ni turun kan, market tahun ni agak teruk kan, pasaran turun, tapi akan ada saham-saham yang naik. So macam mana kita nak hadapi risiko ni? Kalau kita tengok sekarang banyak news-news yang tak bagus kan, jadi ini risiko dalam pasaran saham anda kena hadapi. So apa strategi, apa yang anda dah prepare untuk sebelum anda join pasaran saham ni? Seterusnya risiko interest kan. So kita dengar Federal Reserve dekat US naikkan interest, dan baru-baru ni hari ni dapat news lagi dekat DA, kalau tak silap, dijangkakan Malaysia pun bank negara pun akan naikkan kadar interest kita agak banyak dalam masa terdekat ni, mungkin Julai atau September. So
kadar faedah ni tak bagus untuk condition market lah, untuk secara keseluruhannya. Sebab bila interest naik ni, bank-bank akan untung, tapi untuk sektor-sektor lain akan terjejas. Sebab kita sebagai pelanggan bank ni akan membayar lebih kepada bank sebab interest tu naik. Jadi anda perlu tahu bagaimana nak uruskan risiko sebelum anda memulakan pelaburan saham tu. Contohnya anda boleh mempelbagaikan cabang pelaburan tadi. So tak semestinya semua dekat saham anda masuk kan. So mungkin anda percayakan ni satu dekat ASB yang mungkin safe tapi consistent return walaupun sedikit. So anda kena bagikan. Mungkin ada unit trust yang mungkin bagi lebih sikit daripada ASB. Mungkin anda kena masuk dekat properties dan sebagainya. So anda boleh ada cabang pelaburan supaya anda boleh bagi balance dekat anda punya pelaburan lah. Dan seterusnya ialah anda kaji nilai risiko pelaburan tu, macam mana nak tahu yang kalau kita masuk saham ni berapa banyak risiko kita akan rugi. Jadi baru kita tahu berapa banyak modal yang kita nak allocate dalam pasaran saham ni. Jadi kita kena ada pengurusan risiko yang baik baru kita join. So bagi yang baru ni anda kena ambil kira semua benda ni untuk anda sediakan lah sebelum anda mulakan. Tapi kita macam tadilah saya cakap, kita tak boleh lari dari risiko sebab setiap benda yang kita buat dalam kehidupan kita memang kita berhadapan dengan risiko dan kita akan membuat keputusan tersebut atas apa yang kita, orang kata ilmu yang kita ada, experience yang kita ada, dan just go on lah kan. So kalau anda dah kaji memang saham adalah bidang yang anda nak cuba, mungkin anda tak perlu letak semua modal yang ada. Mungkin letak modal sikit, kita belajar dulu apa, ataupun mungkin kita tunggu timing yang baik untuk kita mula dan sebagainya lah. So yang ni anda perlu buatlah kajian sebelum anda mulakan. Okey, baik, itu saja saya daripada saya. Maaf dah tarik masa panjang sikit. Jadi saya serahkan kepada Syaz semula untuk sesi Q&A. Okey, terima kasih Encik Farhan di atas perkongsian sebentar tadi. Okey, sama. So kita akan masuk ke dalam Q&A session. Soalan pertama, stok apakah yang patut pelabur baharu tengok? Apa jenis stok yang patut pelabur baharu tengok? Okey, dari segi apa saham ataupun senang cerita apa saham kita nak belilah. Kalau mengikut apa yang saya boleh share ataupun orang kata saya punya pendapat lah. Apa saham tu dia bergantung kepada pada masa yang kita nak mulakan beli tu. Maksudnya contoh sekarang lah kita rasa macam market tengah down ni. So apakah sektor yang bukan kalis turun ataupun mungkin sesuai orang kata untuk beli saham waktu tu. Sebab kalau market naik ni maksudnya market positif, tengah rally yang bagus, yang positif. So mungkin banyak saham yang kita boleh join. So kita akan tengok sektor-sektor. Macam tadi saya tak senaraikan sektor-sektor yang ada di Bursa Malaysia. So macam sekarang kalau saya tengok antara untuk condition sekarang ni lah, saya melihat kepada sektor untuk bukan sektor lah, tapi saham-saham yang beri dividen yang tinggi. Sebab anda mendapat saham-saham yang agak murah, yang super discount sekarang. So bila anda beli saham-saham yang bagi dividen yang tinggi, so percentage dividen anda dapat akan tinggi. Saya melihat sektor banking adalah sektor-sektor yang salah satu sektor yang orang kata banking, consumer, sektor yang mendapat manfaat akibat dari kenaikan interest, dari kenaikan harga barang dan sebagainya. So cuma apa yang saya boleh kata, different timing, different sektor ataupun saham yang kita akan beli. Sebab tadi kita ada kajian fundamental dan kita ada kajian teknikal. So kita dah tahu syarikat apa yang kita nak beli. Contoh kita tengok saham, saya ambil contoh saham Tenaga Nasional Berhad, TNB. Sekarang harga dalam RM7.90. Saya rasa lowest in 5 years sebelum ni lah. So dia murah, tapi anda dah tahu syarikat buat apa dan sebagainya, anda mungkin boleh kaji balik. Tapi sesuai ke untuk kita beli sekarang? So itu yang kita kena kaji lah. Apa timing dia dari segi kajian teknikal dan kajian fundamental tu, adakah company ni masih bagus dan relevan untuk kita beli sekarang. So mungkin kita boleh tunggu dekat RM7. So mungkin kita boleh beli sekarang, tapi kalau turun kita boleh beli lagi dan sebagainya. So yang ni melibatkan kajian yang lebih details lah pada saya. Okay, soalan seterusnya, terima kasih Cik Farhan. Soalan seterusnya daripada Bu Ahmad Fazli. Assalamualaikum, bolehkah saya menukar remiser? Contoh saya nak bertukar ke remiser RHB. Okey, bertukar remiser. Okey, macam ni. Macam tadi saya bagi tahu,
untuk bertukar remiser ni, okay, jika anda ada akaun di RHB, so anda tak boleh buka akaun yang lain atas nama yang sama. So anda boleh tukar remiser ataupun change dealer ataupun tukar remiser tu lah tadi. So anda perlu menghubungi remiser yang anda nak tukar tu. Maksudnya contoh macam saya, remiser A, saya nak tukar kepada remiser B. So saya kena tanya dengan remiser B macam mana proses untuk tukar tersebut, dan dia akan bantu anda untuk sign form dan sebagainya lah. So viability untuk tukar tu. Tapi jika anda ada akaun di RHB contohnya, sebagai contoh dengan saya, tapi anda rasa macam nak buka satu lagi akaun dengan, ataupun anda rasa nak tukar remiser di broker lain, so di broker lain tak perlu tukar remiser, so anda just open new account dengan broker lain lah. Tapi kalau dalam broker yang sama, so anda kena inform remiser yang baru ataupun dealer yang baru untuk anda tukar. Boleh, tak ada masalah. Setakat ni saya tahu untuk saya di RHB, saya tak ada masalah untuk tukar remiser tu. Tapi di broker lain saya tak pasti, mungkin ada certain syarat ataupun apa benda restriction yang dikenakan. Okey. Soalan seterusnya, adakah BODTL ini berisiko berbanding saham-saham BO52 WH? Okey. Dari sudut teknikal sebenarnya kalau breakout downtrend line ni dia ada confirmation dia. Pada saya dua-dua baik, sebab contoh BO breakout 52 weeks high contohnya kan. So dia, pada saya dia memberi satu perspektif ataupun satu sentimen yang company ni break 52 weeks high dalam masa 52 minggu ataupun setahun lebih ni. Company, harga saham ni boleh break. So maknanya is good for company ni. Mungkin ada something good, mungkin ada something yang, yelah macam tadi saya cakap, mungkin ada permintaan yang tinggi ni disebabkan something yang baik lah berkenaan company ni. Performance dia bagus ke, ataupun ada something news yang mungkin nak bagi bonus dan sebagainya, menyebabkan dia boleh naik melebihi 52 minggu yang sebelumnya. So pada saya dua-dua ada signal yang positif dan baik. Cuma saya tak boleh nak kata yang BO 52 weeks high dengan BO downtrend line ni which one yang bagus. Sebab case-nya, situasinya berbeza. Bila dia break out downtrend line, so mungkin harga dia dekat harga yang rendah. So dari segi risk untuk kita beli saham tu mungkin agak rendah berbanding 52 weeks high yang kita beli harganya di atas. So bila BO downtrend line ni mungkin harga dia dekat bawah lagi sebab dia breakout downtrend line kan. Dia breakout downtrend. So upside, kita ada upside yang besar, tapi dekat downside tu kita ada limited risk yang agak kecil berbanding 52 weeks high lah. Itu saya punya pendapat lah. Okey, macam mana pula kalau kita baru nak mula pelabur, macam mana kita nak guna indikator apa yang sesuai kita lihat? Okey, so indikator ni sebenarnya kita ada sesi sebelum ni. Kalau tak silap saya last month, saya juga yang organize. So indikator yang pada awal ni kalau kita nak guna, saya rasa antara indikator yang bagus, anda boleh gunakan moving average for example, yang basic lah. Moving average ni sebab kita nak tahu trend dia. Bila moving average ni kita boleh jadikan support dengan resistance juga. Cuma anda nak kena tahu period dia, yang mana yang laju, yang mana yang lambat sikit. So yang mana yang strong, yang mana yang kurang strong. Jadi moving average, Bollinger Band pun okey, sebab dia ada, kita boleh nampak trend dia. Oscillators kita boleh guna MACD, RSI, yang saya rasa antara basic yang cukup baik dan cukup powerful lah untuk kita explore. Okey, apakah pandangan Encik Farhan tentang saham Serbadap? Ramai yang mengatakan harga saham ni ada diskaun. Diskaun banyak. Okey, kalau ini pendapat saya lagi. So kita ada disclaimer kat sini. Jadi for me simple sebagai pelabur lah. Kalau saya melabur, contohnya lah, kita tahu company ni ada masalah audit punya isu. Company ni mungkin tak memberikan orang kata info yang betul berkenaan audit punya proses. So bila dia ada satu masalah dalam company tadi, macam tadilah saya bermula dengan kajian fundamental. So kita nak cari syarikat-syarikat yang bagus. Yes, company ni post profit every quarter, every year, boleh consider macam tu. Tapi lately dia ada isu audit. Bila kita rasa macam dia ni tipu audit dia.
company tak profit pun, company tak ada duit ni tapi dia declare dia ada duit tu. So bila ada certain company yang macam ni, so saya consider macam kita jumpa siapa-siapalah orang yang kita rasa oh kau tipu aku macam ni kan. So what we expect from this company lah untuk kita masuk, sebab discount dengan problem is different things lah. Sebab kalau kita tengok dekat Serba Dynamic ni lah, Serbadak ni, so dia pada saya lebih pada isu manipulation ataupun void of dia punya apa ni, yalah dia tipu dekat audit dan sebagainya. Even kalau dia dapat sahkan yang dia betul, then baru kita beli company tu pun, saham company tu pun tak ada masalah. Sebab for the time being, saya rasa company tu ada problem dan saya takkan belilah. Sebab risiko dia sangat tinggi. Kalau harga tu 3% sekarang, sebelum ni harga RM3 contoh kan, dia boleh go for PN17 even delisted dekat Bursa Malaysia. So risiko untuk dia lebih rugi tu adalah lebih tinggi daripada diskaun yang kita nak tu. So pada saya kalau dia ada bad reputation, so why not saya cari duit yang saya ada, saya invest kat company yang more safe, more ada orang kata apa, ada background yang baik. So timing pun, sebab kita ada lebih orang kata apa, kalau ikut saham syariah kan, saya rasa 70-80% banyak lagi daripada 1000 shares kita ada kat Bursa Malaysia. So why not kita cari saham-saham yang macam ni, less risk. Mungkin ada orang nak cari di super discount tapi dengan upside potential yang tinggi, tapi saya tak rasa dia macam tu. Sebab sebagai contoh kita tengok pelabur-pelabur yang besar, EPF dan sebagainya dah keluar daripada Serba Dynamic. Diorang ni manage fund yang lebih besar, tak nak ambil risk yang sangat tinggi dalam company ni, diorang sanggup keluar dengan kerugian berbanding kita yang kita rasa dah rendah kita nak beli dan kita sanggup ambil kerugian tu. So kalau saya personally saya tak advise untuk beli saham Serba Dynamic ni lah. Kita tengok end of orang kata agenda dia ataupun yalah, kita tengok ujung dia nantilah macam mana. Kalau dia okey dan baru kita decide untuk beli. Even harga tu masa tu dah RM1 ke, saya tak ada masalah untuk benda tu. Sebab saya nak dia safe. Sebab kita nak invest kan duit kita. Okey, untuk circumstance, untuk contoh kalau kita nak melabur, Okay. bilakah kita sepatutnya untuk cut loss dan bilakah sepatutnya kita hold kita punya stock tu? Okay, bab sama juga kalau based on saya punya experience dan apa yang saya belajar, apa yang saya tahu kan. So saya boleh share dengan anda, kalau bab nak cut loss ni sebenarnya dia bergantung kepada plan dan strategi yang kita beli. Contohnya saya nak beli saham ABC ni, saya dah kaji saham fundamental dia bagus. Tapi during market yang tak bagus, kalau dia turun, there is no problem. So dia boleh turun. Jadi apa yang saya buat adalah kajian teknikal. So kajian teknikal ni memberi kita timing entry, timing untuk exit. So maknanya kalau dia dah bagi kita okey sekarang ni harga breakout dan kita boleh beli saham tersebut. Tapi kalau dia fail to break and sambung trend dia dan turun break support, dah bagi tahu dia akan down. So why not saya akan cut. So pada saya dia depends on planning masa kita nak beli saham tersebut. So kalau kita nak beli saham ABC, kita dah tengok everything dekat fundamental dia okey. So kita tengok timing dia okey. So kita kena senaraikan, okay, timing kita dekat RM1 kita nak beli. So where is kita punya exit point? Which is nak TP ke, take profit mungkin RM2. Mungkin cut loss kita dekat 90%. So kita stick to that plan. So di mana kita akan, orang kata apa, kita akan set 90% tu as cut loss punya level lah. So sampai dan kita cut lah. So okay. That's all. Kita open untuk satu soalan terakhir boleh ke, Cik Farhan? Boleh, tak ada masalah. Okey, soalan yang terakhir. Adakah benar saham-saham politik related akan jatuh bila PRU15 nanti? PRU15? Yes, kalau based on sentiment, based on previous election punya pre and post agenda election, so saya rasa akan ada efek, akan ada kaitan dengan political punya, orang kata apa, related lah. Sebab kalau contoh company-company yang melibatkan kerajaan tertentu, so mungkin adalah naik dia ataupun orang-orang yang tertentu. So ada pergerakan positif, ada pergerakan negatif. Tapi macam saya cakap, bila kita ambil itu sebagai consideration, so pada saya dia sangat-sangat berisiko. Contoh macam kita cakap, okay, company ada related dengan somebody dalam kerajaan. So saham tu tiba-tiba naik. Jadi what is the reason why kenapa saham tu naik? So kita kena tahu kat fundamental dia bagus ke? Technical dia ada timing entry ke? So kalau ada,
all this SOP ataupun guideline yang untuk kita dah set untuk masuk, then why not? Sebab kalau anda tak ada pengalaman, anda baru, saya rasa elakkan untuk tengok. Kita boleh belajar untuk situasi tu, tapi based on yang saya tengok sebelum-sebelum ni, saya rasa ramai lebih buat kerugian bila kita mengejar saham-saham yang berkaitan dengan politik punya isu lah. Sebab kadang-kadang diorang akan deny yang saham tu ada related dengan certain party, certain individu. So pada saya, it's just sentiment, it's just rumours, kabar angin. So kita tak beli saham based on kabar angin lah, senang cerita macam tu lah. So itu pendapat saya. Tapi saya tak nafikan akan ada pergerakan yang berkaitan dengan politik in the future lah. So kalau macam election akan datang ni, akan ada rally untuk sektor-sektor tertentu, akan ada saham-saham tertentu yang related dengan somebody akan naik. That's all for me. Okey, terima kasih Encik Fahan di atas kesudian bersama kita pada hari ini dan kesudian untuk menjawab soalan-soalan yang diberikan. Sama.